أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر، رب تمم بالخير. يا فتاح يا فتاح يا عليم يا عليم وبك نستعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini hari Selasa bersamaan 23 Februari 2021. Pengajian pukul 8.30 pagi, iaitu sambungan Nahu Sorof, asas Nahu Sorof, surah As-Sajdah. Jauh dulu salam-salam ibu ya, insyaAllah. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ibu Cik Fatimah, Ibu Sa'idah, Ibu Selamah, Makcik Darul Aini, Ibu Asimah, Ibu Siti Jumarah, Ibu Nursida, Ibu Mahrusah, Ibu Nurmala, Ibu Maimunah, Kak Hana, Ibu Wan Indon, Ibu Khairiah dan ibu-ibu lain, insyaAllah ya. Jadi sambung ayat berapa hari ni ibu? Tak salah saya ayat 10 kan? Betul? Betul tak ayat 10? Ataupun ayat yang ke-11? 10 ya? 10 ke 11 ibu? Saya rasa 11 kan? Ada 10, ada 11, ada dua pendapat ni. Banyak 11 kan? Saya rasa 11 ni. Okey. Ibu ayat 11 sekejap ya. Okey ibu ayah. Ayat 11 surah As-Sajdah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul yatawaffakum malakul maut alladhi wukkila bikum thumma ila rabbikum turja'un. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah. Ibu ayah, ayat dimulakan dengan qul. Kita tengok pada kalimah qul. Qul ibu ayah fi'il amar kan? Fi'il amar. Ibu ayah, kita tengok macam mana terjadinya kalimah qul. Itu nama ibu ayah. Fi'il amar dibuat daripada fi'il madhi ke fi'il mudhari'? Fi'il mudhari', betul Ibu Khairiyah, semua betul? Fi'il mudhari', betul, Masya Allah. Daripada 14 kotak tasrif, fi'il amar adalah daripada kotak berapa sampai berapa? 7 sampai 12, betul Ibu. Antara kotak 7 sampai 12 berlakunya fi'il amar. Ibu ayah, kotak 7 sampai 12 ini adalah untuk pihak ketiga ke? Ataupun pihak berdepan dengan kita ataupun yang bercakap sendiri? Pihak ketiga ataupun yang berdepan dengan kita ataupun yang bercakap? Pihak yang berdepan. Kita panggil dalam bahasa Arab apa ni? Mukhatab. Mukhatab ataupun hadir. Yang depan kita. Mukhatab ataupun hadir. Begitu. Masya Allah, tabarakallah.
Ibu ayah yang dirahmati Allah Ta'ala. Okey. Qul ini datang daripada fi'il madhinya qala, mudhari'nya yaqulu. Fi'il madhinya qala, mudhari'nya yaqulu. Ibu ayah, qala asalnya qaf waw lam. Huruf asalnya qaf waw lam. Jadi qala. Maka qala ini sahih ke mu'tal? Mu'tal. Betul ibu ya, mu'tal. Apa dia makna mu'tal? Maknanya fi'il yang ada padanya huruf illah. Ibu ayah, mu'tal ada beberapa jenis. Kalau huruf illahnya berada pada fa fi'il, kita panggil misal. Kalau huruf illahnya berada pada ain fi'il, kita panggil ajwaf. Kalau pada lam fi'il, kita panggil naqis. Kalau ada dua huruf illah, kita panggil panggil apa? Kita panggil lafif. Jadi ibu ayah sekarang ni ada satu huruf illah kan? Dan pada ain fi'il. Maka ibu ayah, qala ini apa dia? Jenis apa? Jenis apa? Qala. Ibu Cik Fatimah kata lafif tadi tu, yang tadi tu kan? Betul, masya-Allah. Ajwaf, betul ibu, ajwaf. Ajwaf ya. Qala ajwaf. Mudhari'nya yaqulu. Mudhari'nya yaqulu. Jadi ibu ayah, yaqulu kotak pertama. Kita tengok saya buat tasrif kotak 14. Kotak pertama yaqulu, kotak kedua yaqulani, kotak ketiga yaquluna, kotak keempat taqulu, kotak kelima taqulani, kotak keenam yaqulna. Itu semua terjemah pihak ketiga. Untuk kotak ketujuh bermula kamu. Taqulu, kamu seorang lelaki telah sedang berkata taqulu. Kamu berdua lelaki sedang berkata taqulani. Kalian ramai lelaki sedang berkata taquluna. Kamu seorang perempuan sedang berkata taqulina. Kamu berdua perempuan sedang berkata taqulani. Kalian ramai perempuan sedang berkata taqulna. Kemudian kotak 13 dan 14 untuk saya. Saya seorang lelaki atau perempuan sedang berkata aqulu. Kemudian kotak 14 kami. Kami bermula dua orang ataupun lebih, lelaki ataupun perempuan sedang berkata naqulu. Boleh buayah ya macam tu, insya-Allah. Jadi antara 7 sampai 12 bermula taqulu tadi. Jadi buayah, qul, katakan olehmu, Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk berkata kepada kita semua. Qul, kata olehmu, seorang lelaki kan. Jadi asalnya taqulu saya tulis ya. Sekejap ibu ayah. Okey. Alamak, saya lupa pula. Saya punya laptop ni, saya belum tampal lagi. Belum tampal lagi huruf-huruf Arab. Alamak, tak dapat nak tulis. Okey. Tak apalah. Taqulu. Taqulu. Ibu ayah tolong seorang kita berbual untuk tukar. Bagaimana tukar daripada mudhari' kepada amar. Kaedah-kaedahnya seorang kita ni insya-Allah share lisan. Siapa nak komen saya? Komen saya dulu ibu. Siapa nak? Saya tunggu. Asalnya taqulu tadi tu. Kita nak tukar kepada qul macam mana ni. Tak apa ibu. Kita usaha. Cuba. Saya bantu insya-Allah. Saya cuba Ustaz. Siapa tu? Ibu komen saya dulu. Siapa tu? Ibu Saidah ke? Saidah. Ibu Saidah. Lepas ni ibu komen saya dulu. Pasal saya tak nampak. Pasal dekat laptop. Kat laptop tak angkat memang keluar. Minta maaf Ustaz. Okay. Tapi ibu Saidah saya cam suara. Special. Okey, ibu Saidah. Taqulu kotak ketujuh. Cara langkah pertama untuk kita buat fi'il amar apa kita buat ibu? Daripada taqulu tadi. Kita buangkan huruf ta. Buang huruf ta kat depan, huruf mudhara'ah kita buang. Maka taqulu dibuang ta jadi qulu. Qulu. Jadi huruf pertama tu, huruf qaf sekarang, boleh tak kita sebut huruf qaf tu? Boleh. Bila huruf qaf itu boleh disebut, perlu tak kita tambah alif sebelum huruf qaf? Tak perlu. Tak perlu, kerana qaf tu dah boleh sebut. Okey, maka bacaan di hadapan dah selesai. Qulu. Belakang pula ibu.
Tadi taqulu, pada taqulu tadi ada tak ditambah sebarang huruf selepas lam? Tak ada. Tak ada. Maksudnya tak tambah alif nun jadi taqulani, tak tambah waw nun jadi taquluna, tak tambah ya nun jadi taqulina, tak tambah nun saja jadi taqulna, tak tambah apa-apa. Okey. Sekarang ni Bu, huruf akhir, adakah huruf akhir iaitu huruf lam itu termasuk huruf illah? Tak, bukan. Tak, bukan. Jadi kalau dia bukan huruf illah, apa kita buat pada huruf akhir? Kita matikan huruf lam tu. Matikan. Betul. Jadi qaf baris depan, waw baris mati, lam baris mati. Macam tu kan? Okey. Jadi Ibu, bila dah bertemu waw pun mati, lam pun mati, apa kita buat? Kita buang huruf ilah. Buang huruf illah. Maka jadi macam mana? Qul. Qul. Itu jadi qul itu. Terus Ibu ya, Masya Allah. Tanya Ibu. Sama. Ini boleh saya ulang balik. Taqulu nak tukar kepada qul, asalnya buang ta dulu. Buang huruf ta jadi qulu. Qaf tu boleh baca, maka tak payah tambah alif di hadapan. Maka depan dah selesai, tengok belakang. Huruf belakang tidak ada sebarang tambahan huruf. Tak tambah alif nun, waw nun, ataupun ya nun, ataupun nun saja. Maka bila tak tambah apa-apa, dan huruf akhir itu bukan huruf illah iaitu alif, waw, ya, bahkan di sini adalah huruf lam, maka apa kita buat? Kita matikan. Kita matikan lam itu, jadilah qul. Waw mati dan lam mati. Apa kita buat? Kita buang pula huruf waw yang mati itu, pasal ada dua tanda mati, kena buang satu lah. Jadilah qul saja. Jelas Ibu semua insya-Allah? Okey, saya rasa semua faham ya. Semua faham insya-Allah. Ada tak yang tak faham? Ada tak Ibu yang belum faham? Kalau belum faham Ibu tak apa. Nanti lepas habis kelas ni tengok dekat ulang kaji ya, tengok dekat ulangan dekat YouTube insya-Allah. Ibu ayahnya. Ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Diteruskan. Yatawaffakum. Yatawaffakum. Ibu ayah, yatawaffa. Agak-agak Ibu ayah, yatawaffa ni fi'il madhi ke fi'il mudhari'? Fi'il madhi ke fi'il mudhari'? Yatawaffa ni. Agak Ibu ayah apa dia? Mudhari'. Betul Ibu, fi'il mudhari'. Bermakna fi'il madhi ni macam mana? Fi'il mudhari' yatawaffa, fi'il madhinya macam, cuba Ibu tulis fi'il madhi dalam bahasa, dalam bumi macam apa? Agak-agak macam mana dia punya? Betul Ibu Cik Fatimah. Tawaffa. Tawaffa. Cuba Ibu yang boleh tulis Arab tolong tuliskan, saya punya laptop belum boleh lagi. Ta, waw, fa, sabdu, ya tak ada titik. Ta, waw, fa, sabdu, ya tak ada titik. Siapa boleh tulis, tolong tulis. Supaya bantu yang lain insya-Allah. Betul Ibu Asimah. Tawaffa, fa tu ibu-ibu sabdukan ya. Tawaffa, Ibu Marusa tulis sabdu betul masya-Allah. Tawaffa. Jadi Ibu agak-agak Ibu ayah tawaffa ini daripada 9 wazan yang kita belajar dalam teknik faham dan hadam. Dia wazan keberapa? Tawaffa. Wazan keberapa? 3 Ibu Maimunah, betul ke 3 Ibu Asimah? 3 tu kan memang ada sabdu, tapi 3 tu berapa huruf? Ini tawaffa. 7 Ibu Fatimah, betul. Ibu-ibu bukan 3. Kalau 3 fa'ala. Ini ada ta kat depan tu. Tafa'ala Ibu ayah. Tafa'ala, bukan fa'ala tapi tafa'ala. Jelas tak Ibu ayah yang salah tadi Ibu Murusa, Ibu Maimunah? Jelas tak sekarang Ibu Asimah? Ya, tawaffa adalah okey. Wazan yang ketujuh, bab tafa'ul. Tahajjada, yatahajjadu, tahajjudan. Itu ya. Okey. Jadi di sini tawaffa, asalnya tawaffaya, yatawaffayu. Jadi tawaffa. Jadi Ibu ya, yatawaffakum, yatawaffa itu adalah fi'il mudhari'. Fi'il mudhari'. Yatawaffakum. Okey Ibu ya.
Yatawaffa tu mematikan, betul tak terjemahnya? Mematikan ataupun akan mematikan. Cuba tengok terjemah masing-masing. Akan mematikan ataupun mematikan. Dulu boleh. Ataupun yang lain. Mengambil nyawa ke? Mewafatkan ke? Betul Kak Marina. Mewafatkan. Akan mewafatkan. Nampak Ibu ya? Akan mewafatkan boleh, tanpa akan pun boleh. Dulu boleh. Pasal tu nak perasan tak? Bila saya terjemah fi'il mudhari', biasa saya terjemahkan sedang atau akan. Pasal apa? Dua-dua boleh. Nampak? Yang tawaffa tak ada pun huruf sin. Saya tawaffa. Biasa kita belajar untuk memberi makna akan ada sin kat depan. Tapi tak semestinya kena ada sin. Ibu Maimunah terjemah nyawa kamu akan diambil. Macam tu kita terjemah. Itu terjemah untuk mudah faham. Tapi itu terjemah yang kurang, saya nampak macam kurang cantik. Kurang cantik tu kadar yang boleh kata bukan bersangatan, tapi agak kurang cantik. Terjemah nyawa kamu akan diambil. Betul, tapi dia agak kurang cantik. Cantiknya akan mewafatkan ataupun akan mematikan. Tapi Ibu Maimunah baguslah ya. Ibu kongsikan supaya tahu. Nanti dapat cetakan yang lebih baik insya-Allah. Tapi bagus dah tu. Cuma dia terjemah nak terus faham makna. Tapi dari segi terjemah yang betul harfiahnya kurang cantik lah. Jadi Ibu, yang akan mematikan itu siapa? Yang akan mematikan kamu hakikatnya memanglah Allah. Tapi siapa dalam ayat ni? Perbuatan akan mematikan tu, akan mewafatkan, siapa buat? Siapa buat? Malaikat maut lah. Malaikat maut. Jadi Ibu ayah, kita sebut bahasa kita, satu pun malaikat. Tapi dalam bahasa Arab, kalau satu malaikat, malak. Malaikah tu jamak dia. Malakun. Jamaknya malaikah. Tapi kita dah biasa guna kalimah malaikat, tak apalah. Dalam bahasa Melayu, malaikat dikira seorang pun malaikat juga. Malaikat kita sebut seorang lah pasal dia ada akal walaupun dia bukan orang. Tak apa Haji, tak apa Haji Wahab, masya-Allah tabarakallah. Okey. Jadi Ibu ayah, ingat ya, kalimah malaikah dalam bahasa Melayu, kalimah malaikah dalam bahasa Melayu adalah kalimah mufrad, tapi dalam bahasa Arab dia kita jamak ya. Jadi boleh di sini malakul mauti itu fa'il lah. Itulah dia fa'il kepada yang tawaffa. Kan setiap fi'il mesti ada fa'il. Maka perbuatan mematikan siapa buat? Mana fa'ilnya? Oh rupanya fa'ilnya malaku, itu fa'il. Jadi kum tu Ustaz? Kum tu, itulah kita kata. Kum tu maf'ul bihi. Ibu ayah biasa kita susun fi'il. Lepas tu fa'il. Lepas tu maf'ul bihi, betul? Biasanya kita susun fi'il, lepas tu fa'il dia, lepas tu maf'ul bihi. Betul tak? Biasanya macam tu Ibu ya? Adakah saya kata mesti macam tu? Dia tak mesti, dia biasa. Kan? Fi'il, fa'il, maf'ul. Biasanya macam tu. Ibu yang kena perhatikan, bila saya kata biasanya, bermakna apa? Ada kemungkinan tak jadi macam tu? Bila saya kata biasanya bermakna ada kemungkinan tak jadi macam tu. Macam ni lah. Di sini fi'il, lepas tu maf'ul bihi dulu. Baru fa'il. Macam tu. Jadi buaya kum tu tengok balik kum. Pasal saya nak kenalkan mana fi'il mesti ada fa'il. Tapi mana fa'ilnya? Oh lepas kum tadi. Jadi kum tu jadi dhamir. Kum tu jadi sebagai apa Ibu? Kum tu jadi apa? Fi'il dah ada. Fa'il dah ada. Maka ia adalah maf'ul bihi. Okey. Nanti kita bincang Kak Marina. Betul. Ibu Kulsum pun dah tulis MB dah Ibu ya. MB menteri besar. Okey. Maf'ul bihi. Kalau boleh Ibu tulis sempurna Ibu. Kita biasakan. Nanti kalau tulis singkat-singkat nanti ibu-ibu yang baru belajar nanti pening. MB apa kat ni. Kan. Maf'ul bihi Ibu ya. Jadi maf'ul bihi. Ibu ya. Maf'ul bihi i'rabnya apa? Rafa' ke, nasab ke, jar, maf'ul bihi? Nasab, terima. Maf'ul bihi, i'rabnya nasab ya. I'rabnya nasab. Jadi, kerana dia dhamir, dia dhamir apa namanya? Dhamir apa pula namanya Ibu? Dia dhamir marfu' ke? Dhamir mansub ke? Dhamir majrur? Mestilah dhamir mansub. Muttasil belum lagi, Ibu Asimah, belum lagi. Dhamir mansub dulu. Dhamir mansub dulu. Okey, sekarang ni baru kita ulang kaji balik. Sekarang ni dia bercantum ke tak bercantum?
dia bercantum dengan kalimah sebelumnya, maka barulah namanya dhamir mansub muttasil. Muttasil maksudnya bercantum. Boleh Bu? Okey, ulang balik. Kenapa dia panggil dhamir mansub? Kenapa dhamir ni dhamir mansub? Kenapa dia mansub? Nah, kenapa dia mansub Ibu? Ulang balik. Kenapa dia mansub tadi? Kenapa kita panggil dhamir mansub? Kerana maf'ul bihi. Betul, maf'ul bihi i'rabnya nasab. Okey, ini dhamir mansub muttasil. Alhamdulillah. Malaku fa'il dia lah. Fa'il kepada yatawaffa adalah malaku ya. Malaku itu fa'il kepada yatawaffa. Okey Ibu, malaku tu isim ke fi'il ke huruf? Dah semestinya lah dia isim. Semestinya lah dia isim. Fa'il mesti isim. Mana boleh fi'il huruf jadi fa'il? Mana boleh fi'il jadi fa'il? Fa'il mesti isim. Maka malaku tu isim lah. Jadi Ibu, malaku tu dia isim, tapi kenapa tak ada alif lam? Kenapa tak ada tanwin? Kena fikirkan, biasanya isim dia ada alif lam. Kalau tak ada alif lam dia ada tanwin. Ni kenapa alif lam pun tak ada? Betul Ibu Khariah, kerana dia mudhaf. Kerana dia adalah mudhaf. Okey, mudhaf mesti tidak boleh ada alif lam, tak boleh ada tanwin. Maka al-mauti sebagai mudhaf ilaih. Ibu ya, al-mauti mudhaf ilaih. Nak tanya Ibu ya, al-mauti tu isim mufrad ke musanna ke jamak? Mufrad ke musanna ke jamak kalimah al-mauti? Mufrad, betul Ibu, isim mufrad. Maka bila isim mufrad ketika mana dia majrur, sekarang kan dah majrur kan? Mudhaf ilaih mesti majrur. Mudhaf, kadang-kadang mudhaf tu tak tentu, tengok pada keadaan dia. Sekarang ni malaku mudhaf, dia marfu' pasal dia fa'il. Pasal tu kita baca malaku. Tak baca malaka, tak baca malaki. Tapi di sini al-mauti kita baca majrur. Pasal dia mudhaf ilaih mesti majrur. Ibu ya, bila mudhaf ilaih majrur dan dia isim mufrad. Isim mufrad dia jar dengan apa Ibu? Isim mufrad ketika mana dia majrur, dia apakah alamat jarnya? Kasrah, betul. Alamat jarnya adalah kasrah. Boleh buaya ya? Okey. Jelas ya? Al-mauti kenapa kita baca baris bawah? Kerana dia mudhaf ilaih. Ya Ibu ya, dah. Okey, maaf Ibu yang tak ada telefon. Apa tadi? Al-lazi Pak. Al-lazi. Ibu yang al-lazi ni isim apa nama dia? Al-lazi ni apa nama isim ni? Apa nama isim al-lazi? Mausul, betul Ibu. Ibu, isim mausul ni ada sikit ke ada banyak? Ada banyak isim mausul Ibu ayah ya. Untuk al-lazi saja al-lazi, al-lazani, al-lazina, muannasnya allati, allatani, allawati, allati, kan? Ibu ayah. Itu baru yang al-al tu. Yang lain ada mausul, ada man mausul, macam-macam lah. Jadi ibu ayah ini semua kita kena belajar lah, insya-Allah ya. Kita belajar nanti insya-Allah. Jadi mausul. Al-lazi ni isim mausul ibu ayah. Untuk mufrad ke musanna ke jamak? Al-lazi ni untuk mufrad ke musanna ke jamak? Mufrad, betul. Untuk muzakkar ke muannas? Muzakkar. Betul, masya-Allah, tabarakallah ibu ayah ya. Okey ibu ayah. Sekarang ni al-lazi ni isim mausul ni terjemahnya yang. Yang tu mesti menceritakan sifat kepada yang sebelumnya. Yang diwakilkan kepada kamu. Yang diwakilkan, apa yang diwakilkan itu? Jadi boleh kita kena cari al-lazi ni, kena cari belakang dia. Belakangnya apa kalimah yang kita sifatkan dengan al-lazi tu? Yang diwakilkan, apa kalimah sesuai?
Apa dia kalimah yang sesuai yang kita nak jadikan allazi itu sifat kepada kalimah tu. Allazi terjemahnya yang diwakilkan. Jadi ibu ya, kalimah apa yang mufrad muzakkar juga belakang tu? Ada tak? Malaku tu ibu, kalimah malaku. Malaikat tadi kat situ, kalimah malaku. Itu terjemahnya malaikat, tapi kalimahnya malaku. Pada sini ibu Kalsum betul. Ibu boleh jawab malaikat kurang tepat. Kalau markahnya separuh je. Ibu Kalsum dapat 2 markah. Kerana apa? Kerana malaku tu jawapan tepat. Malaikat tu terjemah dia. Jelas ibu semua? Jadi malaku, kalimah malaku tu mufrad muzakkar. Okey, mufrad muzakkar. Jadi malakul mauti yang, malaikat maut yang. Jadi yang itu mesti ada kaitan dengan, mesti kena dengan belakangnya. Maka malakul mauti mufrad muzakkar, maka allazi itu sesuai mufrad muzakkar. Tak boleh guna allati, tak boleh guna allazina, tak boleh guna apa-apa yang lain. Kenapa? Kerana bahasa Arab ni ada kaedah dia. Walaupun allazina terjemahnya yang juga, allati pun terjemah yang juga, allazi pun terjemah yang. Tapi ikut kesesuaian di sini adalah allazi. Jelas ibu ayah ya, insya-Allah. Okey. Allazi wukila. Wukila. Ibu ayah sekali tengok wukila. Ibu ayah agak-agak dia ni fi'il madhi ke fi'il mudhari'? Madhi ke mudhari'? Dia fi'il lah. Madhi ke mudhari'? Madhi. Okey, ibu. Nampak betul dia fi'il madhi. Mudhari' mustahil kerana mudhari' tidak mesti dimulakan dengan huruf illah. Dia fi'il madhi. Ibu ayah fi'il madhi ma'ruf ke majhul? Ma'ruf ke majhul? Majhul. Sekarang ni ibu ayah kita nak buktikan kemajhulannya. Betul ke ia fi'il majhul? Kita nak buktikan macam mana ibu? Nak buktikan dia fi'il majhul. Dalam Quran terjemah ibu ayah mesti dimulakan dengan di. Wukila daripada wakala, wakil. Diwakilkan. Cuba tengok. Diwakilkan ke, diutuskan ke? Mesti dimulakan dengan di. Tolong terjemahkan ibu ayah. Wukila saja. Dalam Quran terjemah ibu ayah apa terjemah wukila? Boleh diserahkan, diserahi, ditugaskan. Wakil tu petugas lah kan. Wukila yang diwakilkan, yang diserahkan, yang ditugaskan. Maksudnya Allah Ta'ala menyerahkan tugas tu kepada malaikat. Menunjukkan kehebatan Allah Ta'ala. Boleh arah siapa saja makhluk dia. Maka ibu ayah, jadi wukila tu nampak tak? Bukti dia fi'il majhul, dimulakan terjemahnya dengan di. Itu bukti dia. Wukila, diwakilkan. Diwakilkan, diserahkan. Boleh ya? Okey. Jadi dia fi'il madhi majhul. Wazan apa ibu ayah? Wazan keberapa ni? Wukila ni. Wazan yang keberapa? Wazan ketiga, betul. Wazan ketiga iaitu bab pula namanya ibu. Apa nama babnya? Sekarang ni boleh kalau kita sebut bab, kalau antara wazan 2 hingga 9, babnya sebut masdar, itu bab dia. Bab taf'il, betul. Bab taf'il. Ini boleh ya. Yang kita belajar teknik faham dan hadam, kan kita dah belajar. Jadi antara wazan 2 hingga 9, kita nak tahu bab apa namanya, tengok pada masdar. Sebut nama masdar tu sebagai bab. Contoh macam ni, fa'ala yufa'ilu taf'ilan, maka bab taf'il. Boleh buaya ya. Okey. Sekarang ni saya nak minta seorang wakil untuk tasrifkan fi'il madhi majhul daripada wukila. Siapa nak tasrif wukila sampai kotak 14? Ada tak? Kalau tak ada saya buat. 5, 4, 3, 2, 1. Okey, saya buatlah kerja masa ya. Wukila, wukila, wukilu, wukilat, wukilata, wukilna, wukilta, wukiltuma, wukiltum, wukilti, wukiltuma, wukiltunna, wukiltu, wukilna. Macam tu. Bila insyaAllah. Wukila bikum, bikum. Okey ibu ayah ya. Bikum tu senang je lah. Bikum tu batu huruf jar, kum tu dia punya isim yang majrur.
Kum tu dhamir apa namanya ibu ayah? Kum, dhamir apa namanya? Kum tu lepas huruf jar. Maka dia dhamir apa? Sebut ketiga-tiga kalimah lengkap. Dhamir apa ibu? Sebut namanya dengan lengkap dengan 3 kalimah tadi. Betul Ibu Khairiyah. Dhamir majrur muttasil Ibu Asimah, betul ya. Dhamir salah Ibu Asimah, bukan mansub. Kenapa mansub? Itu kan huruf jar tu. Dhamir majrur muttasil Ibu Asimah ya. Silap, tak apa. Dhamir majrur muttasil macam tu, masya-Allah. Yang mulia Kak Tengku Marina, masya-Allah, daripada Penang ya. Kali pertama join kelas kita. Dah ada asas yang kuat, masya-Allah. Ustazah juga ni boya ya. Siapa orang Penang boleh belajar ngaji dengan Kak Tengku Marina ni. Dari mana Kak tadi? Pula saya. Nanti inilah. Penang dari bahagian mana? Tadi kan? Jawi. Jawi. Saya pun tak pernah sampai. Okey. InsyaAllah Ibu Ayah ya. Kita teruskan. Kum tu dhamir majrur muttasil. Summa tu apa nama hurufnya Ibu? Apa nama huruf summa? Huruf ataf, betul. Huruf ataf. Okey. Ila rabbikum. Ila huruf jar. Rabbi dia punya majrur. Ibu ayah, Rabbi tu kenapa baca baris bawah? Kerana dia majrur dan dia huruf dia adalah isim mufrad. Isim mufrad ketika mana dia majrur dengan apa? Dengan kasrah. Isim mufrad dia majrur dia dengan kasrah. Pasal tu kita baca ila rabbi. Tak baca ila rabba, tak baca ila rabbu. Kita baca ila rabbi. Kum maksudnya kamu semua. Kum maksudnya kamu semua. Jadi Ibu Ayah, rabbikum. Rabbi tu apa hubungan ila dengan rabbi dulu? Apa hubungan ila dengan rabbi? Ila dengan rabbi apa hubungan? Cuba tulis hubungan ila dengan rabbi. Kalau siapa dapat tulis maksudnya memang mantap dah. Ataupun saya rasa saya tak pernah tunjukkan cara dia macam mana. Ibu Musa bukan. Ila dengan Rabbi Ibu. Ila bukan mudhaf. Ila dengan Rabbi. Ila Rabbi. Macam tu Ibu Kulsum. Zorah pun bukan Ibu Musa yang bukan Zorah. Bukan. Bukan itu Kak Marina ya. Jar majrur. Isim majrur bukan. Kita kata dia jar majrur. Jar majrur. Jar tu huruf jar dan juga majrur. Kita sebut jar majrur. Saya rasa ni first time saya sebut kot. Untuk hubungan ni. Secara istilahnya Ibu Ayah sebut. Ila rabbi jar majrur. Boleh lepas ni? Jar majrur. Boleh Ibu cuba Ibu tulis Ibu? Ila rabbi tu jar majrur. Saya tengok nak Ibu biasakan. Satu Ibu ya. Ataupun jar wa majrur boleh. Jar majrur pun boleh. Macam Ibu kosong tulis jar wa majrur pun boleh, bagus. Jar majrur pun boleh. Jadi lepas ni Ibu kalau huruf jar lepas tu ada isim selepasnya sebut jar majrur. Itu kita kata istilahnya. Boleh Ibu ya, kita biasakan. Okey. Rabbikum pula. Rabbi dengan kum, apa hubungan Rabbi dengan kum? Hubungan Rabbi dengan kum. Apa hubungan Rabbi dengan kum? Betul Kak Marina, mudhaf ilaih. Betul, mudhaf ilaih ya. Masya-Allah tabarakallah. Boleh semua boleh hubungannya mudhaf ilaih. Rabbi dengan kum mudhaf ilaih. Masya-Allah. Jadi Rabbi itu hubungan Rabbi dengan kalimah sebelumnya dia majrur dengan kepada ilah tu. Tapi hubungan Rabbi pula kepada kum, Rabbi itu jadi mudhaf kepada kum ya. Masya-Allah. Turja'una Ibu Ayah. Pertama sekali turja'una Ibu Ayah, tolong sebutkan 3 kata huruf asalnya. 3 huruf dasarnya apa dia? 3 huruf dasar pada turja'una. Okey. Macam Kak Marina kalau kita tulis ni tulis asing. Ra, jim, ain. Macam Ibu Asimah tulis itu. Kalau kita kata huruf dasar, keluarkan ra, jarak, jim, jarak, ain. Begitu caranya ya. Tak apa. Macam tu, masya-Allah. Ra, jim, ain Ibu Ayah betul semua ya. Jadi turja'una Ibu Ayah fi'il madhi ke fi'il mudhari'?
Ibu Siti Jemurah bukan jajing. Mudhari' betul, fi'il mudhari'. Antara 14 kotak dia kotak ke berapa ibu ya? Kotak ke berapa? Antara 14 kotak. 9. Bagus Ibu Maimunah, kotak 9 ya. Ibu-ibu semua betul, masya-Allah. Kotak 9. Okey, ni kita ada masa ni. Saya minta ibu seorang wakil untuk tasrifkan, boleh? Sebut fi'il mudhari' majhul kotak pertama, yurja'un. Kotak kedua macam tu. Siapa nak try buat ni buat ya? Last, lepas tu kita pergi kelas insya-Allah. Saya ada banyak lagi nak kena pergi balai polis lagi. Siapa? Kak Marina. Siapa tu? Ya, saya. Ya. Okey. Kak Marina yang okey. Okey. Raja'un. Ya, akan sebut macam ni. Kotak pertama, yurja'un. Silap tadi. Yurja'un, raja'un. Madi mudhari' ke Ustaz? Mudhari' saja? Mudhari' saja. Apa ni ataupun Kak Marina belum tahu lagi kan pasal tasrif kotak 14 yang saya punya kaedah, belum tahu lagi kan? Belum. Tak apa. Okey, macam tu Kak Marina dengar dulu, saya bagi ibu boleh buat dulu. Dengar dulu cara macam mana. Baik. Okey. Baik. Siapa ibu nak try, ibu-ibu yang dah belajar, yang dah tahu kaedah tu, cuba tolong bantu ibu-ibu yang baru insya-Allah. Siapa nak buat? Komen saya, ibu komen saya dulu. Siapa tu? Ibu komen saya. Salah ibu. Saya tak tahu siapa. Siapa? Ustaz Hilaliah. Ibu Hilaliah. Okey, sorry ibu. Dari Bido, orang Bido, masya-Allah. Okey, ibu sebut macam ni. Kotak pertama yurja'u macam tu. Kotak pertama yurja'u. Kotak kedua yurja'una. Ibu tengok rumus ke tidak? Tak. Ibu kena buka sekejap ibu ya, pasal ibu ada silap sikit. Ibu cuba buka mustawa 1 nota 16 dulu. Yarja'u ya Ustaz, yarja'u. Bukan. Ya, ibu buka dulu, tapi buat sampai tengok buku. Oh, itu majhul ke? Majhul ya. Majhul tak, saya ingat tak boleh lah Ustaz. Tak apa ibu ya. Okey. Tak boleh. Ibu tak apa, ibu dah cuba bagus dah, masya-Allah. Okey, Ibu Hasimah nak cuba, Ibu Hasimah, insya-Allah Ibu Hasimah. Ibu lain yang belum betul lagi, ibu buka mustawa 1 nota 16 ibu ya. Ibu Hasimah nak try insya-Allah. Sunnah ibu. Ibu Hilaliah boleh mute dulu tak? Saya mute-kan ya. Okey. Ibu Hasimah. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Yurja'u. Ibu sebut kotak ibu. Kotak pertama. Yurja'u. Okey. Kotak kedua yurja'ani. Yurja'ani, betul. Kotak ketiga yurja'una. Yurja'una, betul. Kotak keempat turja'u. Turja'u, betul. Kotak kelima turja'ani. Turja'ani, betul, masya-Allah. Kotak keenam yurja'una. Ibu. Ibu buka tak nota 16? Buka. Okey, jadi ibu sebelum nun tu huruf ain kan? Jadi macam mana? Sebelum nun tu kita matikan hurufnya. Yurja'una. Ibu tambah waw kenapa? Yurja'una. Betul. Yurja'na. Ja'na. Okey. Teruskan ibu. Kotak 7. Okey, kotak ketujuh yurja'ta. Ibu masuk fi'il madhi tu. Sorry. Turja'u. Turja'u. Kotak ke-8 turja'ani. Betul. Kotak ke-9 turja'una. Betul. Kotak ke-10 betul. Kotak ke-10 turja'ina. Turja'ina, betul. Kotak ke-11 turja'ani. Turja'ani, betul. Kotak ke-12 turja'na. Betul, turja'na. Kotak ke-13 arja'u.
Ibu kenapa jadi baris atas? Urja'u. Urja'u fi'il mudhari' majhul, ibu ayah semua dimulakan dengan baris depan ya. Urja'u, betul ibu. Kotak ke-14 nurja'u. Nurja'u, alhamdulillah. Jadi turja'una kotak berapa ibu tadi? Kotak ke-9. 9. Okey, ibu simak tanah ibu, masya-Allah. Okey. Ibu ayah semua insya-Allah. Jadi ayat yang ke-11 macam itulah. Saya harap ibu ayah semua dapat membantu kelas pagi ni, dapat membantu ibu ayah semua kefahaman terhadap kalimah-kalimah ya daripada ayat 11 surah As-Sajdah. Sekarang ini sajalah ibu ayah insya-Allah ya untuk kelas pagi ni. Ada soalan tak? Ada soalan apa-apa tak? Ada masa lagi sikit lagi 2-3 minit. Ustaz. Siapa tu? Ustaz. Saya Hilalia, Ibu Hilalia. Ibu Hilalia. Saya tak boleh sebut kotak tu Ustaz. Kalau terus je insya-Allah. Ya tak ibu, dia memang terus boleh. Tapi saya nak benda tu bukan lidah tapi di akal kita. Maksud benda tu bukan di lidah kita. Tapi di lidah dan juga di kita punya sistem pemikiran kita. Pasal pengalaman saya ibu, ramai yang boleh tasrif tu laju, tapi bila minta terbalikkan tak boleh. Contoh, terbalikkan ataupun bila kita tebuk-tebuk tak boleh. Itu banyak budak-budak yang hafal Quran. Hafal Quran tapi dia hafal tu sekadar di lidah tapi tak dia ada sistem hafalan. Bila tebuk tak tahu, tak dapat. Tapi bila suruh baca boleh. Tapi bila tebuk-tebuk dia tak nampak dah. Saya nak biasakan ibu-ibu untuk faham dan hadam. Bukan sekadar lancar pada tasrif tapi faham dan hadam apa yang kita belajar. Boleh ibu? Okey Ustaz. Terima kasih. Tak pasal sama ibu. Okey, masya-Allah. Okey. Ada lagi ibu ada soalan lagi? Memang ramai ibu-ibu yang belajar, memang ramai macam tu. Pasal ibu-ibu sebelum ni belajar dan lancar dah. Tiba-tiba dengan saya kita kena buat macam ni pula kan. Jadi ibu ayah saya minta maaf. Saya nak mantapkan kefahaman ibu ayah insya-Allah ya. Okey, rasanya dah tak ada ibu ayah ya. Sekarang ini saja. Okey. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله العالمين. Afwan ibu semua yang ucapkan syukran, sama-sama yang ucapkan terima kasih. Wa iyyak yang ucapkan jazakallah khairan. InsyaAllah ibu ayah setakat ini saja. Aku qawli hadza wa astaghfirullahalazim wa lakum. Nama-nama ibu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.